Okey, jadi pada pagi ni saya nak cerita tentang keadaan manusia dekat padang mahsyar besok apabila diorang ni mencari syafaat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita pun sedia maklum di padang mahsyar ni keadaan yang terlalu panik sangat-sangat. Ya, semua nak selamat belaka. Bila matahari dah turun sekadar mil, satu mil, ada ulama kata sejengkal, ada ulama kata sejauh satu batu. Lalu manusia ni dalam keadaan kelang kabut, akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu apa kata manusia ketika itu? Ya Adam, anta abuna, anta awwalu khalqin khalaqahu Allahu biyadihi, ala tashfa'u lana. Wahai Nabi Adam, engkau kan bapa kami, engkau kan merupakan manusia yang pertama Allah ciptakan, tolong syafaatkan kami, tolong kami. Lalu apa kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Nafsi, nafsi, aku, engkau, engkau. Bahasa kita macam tu kan, engkau, aku, tak boleh tolong. Lalu manusia akan berkata, wahai Adam, anta abuna, engkau kan bapa kami, makhluk yang pertama yang Allah ciptakan di kalangan manusia, engkau duduk kat syurga, engkau sekian-sekian. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku, engkau, aku tak berani tolong. Kenapa? Apa kata Nabi Adam? Li'annani qad takabtu kabiratan, sebab masa aku hidup dulu aku pernah buat satu kesilapan, dosa. Ya, kita sedia maklum Nabi Rasul ni tak ada dosa, maksum. Tapi dia cakap tu tawadhu'an, ia merendah diri di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala, Nabi Adam kata, inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu qattu atau ba'dahu qattu. Nabi Adam kata, pada hari ini Allah terlalu murka, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kalau orang tanya kan, bilakah waktu Allah paling murka? Jawapannya di padang mahsyar. Bukan ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, bukan ketika Allah menghancurkan Namruz, bukan ketika Allah menenggelamkan Qarun, bukan ketika Allah melingkupkan bumi Nabi Lut, bukan. Hatta kiamat pun bukan. Bila? Di padang mahsyar. Sebab semua Nabi kata macam tu, inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu aw ba'dahu mislahu qattu. Pada hari ini Allah terlalu murka, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Apakah kesilapan yang pernah Nabi Adam lakukan? Kita semua tahu kisahnya bila Nabi Adam ni duduk dekat syurga. Kan bila Allah kata, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Lalu kami katakan kepada Adam, duduklah engkau dengan isteri engkau dekat syurga, dan kau makanlah apa yang kau nak makan, tapi kau jangan dekati pokok ini, kau akan jadi orang yang zalim. Dekat dengan pokok pun tak boleh. Jangan kau nak mengada-ngada selfie ke, sentuh pokok tu ke, makan petik, jangan cek penyakit. Tapi nak kata macam mana, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan berlaku. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu syaitan ini menggelincirkan Nabi Adam. Dalam ayat yang lain cerita, Nabi Adam pun makan buah tu kan. Allah kata apa? Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Tatkala Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam ni zaqa dengan mana rasa. Ya, dalam ayat ni sebut baru rasa. Bila rasa je buah tu, terus badat lahuma sawatuhuma, terus telanjang Nabi Adam, terbuka auratnya. Jadi dosa yang kita buat, ya, kesilapan yang kita buat atas dunia ni tujuannya untuk apa? Untuk syaitan membuka aib kita. Itu sebenarnya. Sebab tu bila Nabi Adam makan buah tu, benda pertama berlaku apa dia? Badat lahuma sawatuhuma, terdedah aurat mereka berdua, aurat Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Kita atas dunia macam tu juga. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap Allah tutup aib kita di dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Amin. Kita kalau buat dosa, aib kita mesti terbuka.
Bila terbuka, wajib tutup. Jangan cerita dekat orang. Ya, kita dosa banyak macam mana pun, biarlah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kebel ke orang. Ni tak kadang cerita ke member dia, kan, dah buat. Sebab Nabi katakan dalam hadis, kullu bani Adam masturun illal mujahirin. Nabi kata semua anak Adam ni Allah tutup aib dia. Semua Allah tutup aib. Tak kira ustaz tak ustaz, semua Allah tutup aib, kecuali orang yang mujahir, bukan mujahidin. Mujahidin tu yang pergi perang berjihad tu. Mujahir, orang yang buat maksiat dan dia cerita dekat orang. Malam tadi dia dah, contohlah dia dah dating dengan seorang awek tu, kan, tak ada orang tahu pun, dia dengan awek je yang tahu. Besok dia pergi khabar ke orang, oi malam tadi gua tu lama, aku kena serang, kurang ajar betul. Aku pergi bangang cerita kat orang bahal, kan, kau dengan awek kau dengan Allah kau minta ampun dah lah. Jadi Nabi Adam kata, dengan sebab itulah aku dikeluarkan daripada syurga. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergi cari Nabi yang lain. Maka kita ni, seluruh manusia akan berlari di padang mahsyar mencari Nabi yang keseterusnya. Sehinggalah mereka bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu kita kata, ya Nuh, isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, tolong syafaatkan kami kepada Tuhan kau. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Nabi Nuh pun jawab sama juga. Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattu aw ba'dahu mithlahu qattu. Nabi Nuh kata, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini terlalu murka, terlalu marah, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kita kata, ya Nuh, anta awwalu rusulin arsalahu Allah ilal bashar. Engkau kan rasul yang pertama yang Allah utuskan kepada manusia. Tolong syafaatkan kami. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Kenapa tak boleh tolong? Kenapa tak mampu nak tolong kita kat padang mahsyar? Apa kata Nabi Nuh? Li'annani qad da'awtu bi da'watin la yanbaghi an ad'u biha. Kerana ketika dulu, ketika aku hidup, aku pernah berdoa dengan satu doa yang tak sepatutnya aku berdoa dengan doa tu. Nabi Nuh kata macam tu. Masa aku hidup dulu, aku pernah berdoa dengan satu doa yang tak sepatutnya aku doa dengan doa tu. Doa apa tuan-tuan? Kita tahu kisah Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni berdakwah lama kan. Allah kata, inna arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu Nabi Nuh ni hidup selama alfasanatin, 1000 tahun, kecuali 50 aman, kecuali 50 tahun, mana 950 tahun. Kalau kita baca dalam kisah dia dalam surah Nuh, dia kata apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh ni kata mengadu pada Allah. Wa inni kullama, ya Allah, aku ni kullama, kullama makna setiap kali, bukan sekali-sekali tau, setiap kali. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali aku ajak masyarakat beriman pada Engkau ya Allah. Apa respon orang kampung Nabi Nuh? Ja'alu asabi'ahum fi adhanim, mereka menyumbat jari mereka dekat telinga, semua buat gini belaka, kan? Bukan sekali, bukan sekali-sekali, bukan sekali-sekali, setiap kali. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, mereka kelubungkan kepala mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, berterusan degil sombong, macam itulah. Bukan setahun dua, selama beratus tahun macam tu. Sebab tu kalau kita fikir kita dah buat kerja bagus sangat, tak payahlah, kan? Ada orang dia berasa dia buat kerja Islam lama sangat. Dia kata aku dah 60 tahun dah buat kerja ni. Lepas tu dia ngamuk, dia balik mikrofon. Contohlah kan, kalau ikut zaman Nabi Nuh 60 tahun tu tak balik lagi, betul tak? Kita itulah masalahnya, bila kita rasa kita buat kerja Islam ni macamlah kita bagus sangat, macamlah kita boleh mengubah manusia. Tak ada benda pun. Allah kata innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitirin. Kerja kau wahai Muhammad
cakap beri peringatan. Yang mengubah hati manusia bukan kerja engkau. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kau boleh menguasai hati orang. Yang menguasai hati orang ni Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau takkan boleh beri petunjuk pada orang yang kau sayang. Tapi yang boleh bagi petunjuk ni Allah Ta'ala aja. Kalau macam tu kan, dah lama isteri Nabi Rasul yang tak beriman pada Allah. Dah lama pakcik Nabi Abu Talib beriman pada Allah, yang support Nabi daripada kecil sampailah Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Akhir mati dalam keadaan agama menyembah berhala di Makkah. Abu Lahab pakcik Nabi juga, tapi tak ada buat apa. Sebab tu kalau kita rasa kita buat kerja siang malam pagi petang dengan harapan orang berubah dengan sebab usaha kita, berangan aja langgar, buat letih je. Maka Nabi Nuh tu 950 tahun, kullama, Allah guna kullama, setiap kali aku ceramah, setiap kali aku berkempen, semua orang buat macam ni. Wastausyau thiyabahum. Istausyau thiyabahum ni, dia orang angkat jubah ni, angkat jubah dia kelubung kepala. Orang dulu pakai jubah je Syekh, Android tak pakai. Mana nampak belaka secara langsung live, ada aku kisah, dia kata. Yang penting tak dengar ceramah. Macam tu. Tapi Nabi Nuh ni ceramah juga, kempen siang malam pagi petang, tapi responnya zero. Akhirnya kemuncak hilang sabar Nabi Nuh. Dia pun berdoa dengan satu doa. Apa dia kata? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi dia kata, Rabbi, Tuhanku, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau tinggalkan di bumi ketika itu sebuah rumah orang kafir. Mana kau hancurkan semua. Zaman tu manusia pun tak ramai. Yang ada zaman tu adalah zaman Nabi Nuh tu. Kau hancurkan semua ya Allah. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau kau biarkan diorang ni hidup, kau biarkan orang kafir ni ada, innaka intazarhum yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan saki baki hamba engkau ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan tidak akan dilahirkan kecuali yang makin kafir, yang makin jahat. Kau hancurkan semua ya Allah. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, dalam surah yang lain cerita, Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, tanda aku nak banjirkan, nak balakan negeri engkau ni, akan keluar air dekat rumah engkau, dekat dapur rumah Nabi Nuh ni, akan keluar air kat situ. Hatta Allah kata apa? Wafara tanur. Fara dengan makna memancut. Tanur tu tempat bakar roti. Dia bukanlah zaman Nabi Nuh, dia tak pakai oven. Dia pakai macam, ialah tempat orang bakar roti zaman dulu, pakai tanah-tanah macam tu. Dekat situ keluar air. Bila kat situ keluar air, makna apa? Tanda Allah nak banjirkan negeri kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh tengok je benda tu, siap kau. Jadi ulama cerita, kalau kita tengok dalam kitab Qasasul Anbiya cerita ya, bila Allah makbulkan doa Nabi Nuh tu, adakah terus berlaku peristiwa tu? Tak. Ada setengah ulama kata 200 tahun kemudian baru dimakbulkan doa tu. 200 tahun? Ya Allah, berjanggut nunggu tu tak? Allah kata, wahai Nuh, bila Nabi Nuh doa kan, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kau hancurkan semua rumah diorang ni. Maka Allah pun kata kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, kau buat kapal. Buat kapal. Kami akan ajarkan kepada kamu cara-cara buat kapal. Wa la tuhatibni fil ladzina zalamu. Dan jangan kau tanya kepada aku tentang nasib orang yang zalim. Orang zalim ni orang yang lawan Nabi Nuh ni, yang kafir-kafir. Innahum mughraqun, mereka confirm akan ditenggelamkan. Nabi Nuh pun buat kapal. Saya pernah baca dalam Qasasul Anbiya, nak buat kapal ni bukan senang. Kena tanam pokok dulu. Nabi Nuh pun tanam pokok. Tanam pokok, nak tunggu pokok tu matang berapa lama? 100 tahun. 100 tahun bang pokok tu matang. Pokok apa ni bang? Kau ingat apa? Toge apa? Ingat ubi kayu.
Ingat pokok getah. Pokok yang matang ni apa benda? Balak ah. Kan balak ni 100 tahun ni kira matang ah. Nah, 100 tahun tunggu. Berdakwah siang malam pagi petang berdakwah. Allah kata, aku makbulkan doa kau, kau buat kerja. Macam apa Nabi Musa alaihi salatu wasalam kan, bila dia doa pada Allah, Allah kata apa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kan Nabi Musa kata, ya Allah, Kau berikan kekayaan kepada Fir'aun ini dan pembesar-pembesarnya supaya mereka makin sesat, ya Allah, makin rosak, ya Allah. Mana makin kaya makin jahat, makin kaya makin jahat, makin mewah makin jahat, makin jahat makin jahat. Maka apa kata Nabi Musa? Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, Kau hancurkan harta benda mereka, Kau ubah harta benda mereka jadi batu belaka. Washdun ala qulubihim, dan Kau simpulkan hati mereka, jangan bagi beriman. Dah bengang sangat dah ni, kurang hajar kan, lama sangat tak beriman, degil sangat. Nabi Musa doa macam tu, washdud ala qulubihim, Kau simpul hati mereka, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, dan mereka takkan beriman dengan Kau sampai mereka melihat azab Kau yang pedih, ya Allah. Masa Nabi Musa berdoa tu, Nabi Harun amin, 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 amin. Allah kata apa? Qala qad ujiba da'watukuma fastaqima. Allah kata, aku makbulkan doa kamu berdua, fastaqima, dan hendaklah kamu berdua terus istiqamah. Lepas tu kita berjuang Islam kena istiqamah. Tak boleh putus asa. Ni tak putus asa, keluar buat parti tapu yang lain. Tak selesai masalah Syekh. Istiqamah, Allah kata fastaqima, hendaklah kamu berdua istiqamah, wala tattabi'an sabilal ladzina la yuqinun, dan jangan sekali-kali kau ikut jalan orang yang tak percaya dengan Islam ni. Orang tak percaya gitulah. Bila nak menang ustaz? Letih dah berjuang ni ustaz. Mana aku tahu nak menang? Bila kau yang menang tu aku boleh bagi. Pelotak kau. Kan? Tak boleh, tu kerja Allah, mana kita tahu. Abang kakak semua tuan-tuan, bilakah Allah makbulkan doa Nabi Musa tu? Dalam Sawi, tafsir Sawi cerita, ba'da arba'ina sanatan, lepas 40 tahun baru dimakbulkan doa Nabi Musa. Tu Nabi Musa, kau ingat Nabi Musa tu makan Maggi apa? Yang Allah makbulkan. Apa pasal lambat sangat ustaz dimakbulkan doa makan Maggi kot? Angah kau makan Maggi. Kalau kita, yelah semua kita belasah. Maggi, Mami, Cikedis, Twisties, Friskies, semua kita belasah belaka. Kan, lepas tu doa nak terus makbul. Kau nak cepat makbul, kau lipat kedai mamak makbul. Cepat sikit makbul doa kau. Jadi akhir Allah Ta'ala lingkupkan Fir'aun. Dahsyat, Allah tenggelamkan Fir'aun. Tapi kena sabar. Maka Nabi Nuh ni sabar. Buatlah kapal. Buat. Quran cerita, wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh ni pun buat kapal. Wa kullama marra alaihi al-mala'u sakhiru minhu, dia buat kapal atas bukit. Orang kampung naik atas bukit tengok, dia orang pun ejek Nabi Nuh, sakhiru minhu, mempersedakan. Nuh, kau buat apa ni? Kau buat kapal? Buat kapal atas bukit, biar betul kau. Orang buat kapal tepi laut ke dekat sungai, yang kau buat atas bukit ni apa hal? Kau nak buat tadika contohlah. Kau nak buat fun fair kat sini macam-macam orang menganjing ke Nabi Nuh. Allah kata jangan layan. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Lambat laun kami akan persendakan mereka semula. Akhirnya setelah ditanam pokok balak tu 100 tahun, lepas tu habis 1 tahun tu ditebang, diproses buat kapal 200 tahun, barulah Allah Ta'ala turunkan bala tu. Bila keluar air dekat dapur Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun ajak kaum yang beriman dengan dia supaya naik atas kapal. Kapal Nabi Nuh ni ada 3 tingkat kan. Tingkat pertama untuk manusia, tingkat kedua untuk binatang-binatang yang baik-baik ni lah, macam lembu, kambing, ayam, itik serati, kan, ayam kampung. Tu duduk tingkat kedua. Yang tingkat bawah ni yang geng-geng ganas-ganas belaka, anaconda, krokodil, biawak komodo, apa lagi, cicak gengko kan, yang brutal-brutal semua lepak kat bawah belaka. Tapi itulah dalam Qasasul Anbiya cerita, masa dipanggil orang ramai naik atas kapal ni, ada 2 pendapat kata. Yang pertama kata
Yang di atas kapal ni 12 orang aja. La haula wala quwwata illa billah. Tak sampai hati aku nak baca. 12 orang tepuk dahi, pelepak, tepuk dahi Syekh. 950 tahun berdakwah siang malam pagi petang. Seorang manusia yang Allah utuskan. Kabel besar ni, kau bukan kabel cap ayam ni. Allah yang utuskan Nabi Nuh. 12 orang. Allahu Akbar. Pendapat kedua kata 80 orang. Kira okey lah 80 orang. Tapi tetap tak ramai. Tak cukup satu orang. 80 orang. Siang malam pagi petang kerja dakwah bagai nak mati. 80 orang aja. Sebab tu kan kalau Nabi Nuh ni bahasa kita, dia masuk pilihan raya, hilang wang deposit, kau jangan main. Tak ada pengundi Syekh, hangus. Tapi tu nak khabar, nak cerita, yang bagi petunjuk ni Allah, bukannya manusia. Tiba-tiba yang naik kapal lebih ramai binatang pada orang. Binatang tu reti bahasa. Beratur binatang naik. Kan? Apa, lembu, kambing, dinosaur, king kong, bigfoot, apa lagi? Semuanya naik belaka. Babi pun naik, kau tahu tak? Babi naik semua ke tepi belaka. Najis mughaladzah lalu. Buka jalan. Kan? Anak kabarnya binatang reti bahasa. Sampailah berlaku banjir yang besar. Nabi Nuh duduk tunggu atas kapal, siapa lagi nak naik? Tengok anak dia pun tak naik. Dia ada 3 orang anak Nabi Nuh ni, yang sulung tak naik. Yang 2 orang naik. Air tengah naik, makin tinggi, air semakin banyak, hujan mencurah-curah. Masa itulah nampak anak dia. Dia pun panggil anak dia, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nak naik kapal Abah, naik kapal Abah. Jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang kafir. Lalu apa kata anak tu? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak tu kata, aku akan panjat bukit yang paling tinggi yang selamatkan aku daripada air. Aku tak nak naik kapal kau wahai bapa aku panjat gunung paling tinggi. Maka Allah kata apa? Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tak ada seorang pun yang akan terselamat kecuali mereka yang mendapat rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tengah-tengah bapak tu panggil, nak naik kapal Abah, nak naik kapal. Hujan lebat, air makin naik. Anak menjawab, tak nak. Kita nak naik bukit. Tengah menjawab, Allah kata apa? Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datang ombak besar, belasah bukit yang anak Nabi Nuh duduk tu. Barbang, hilang terus. Menangis Nabi Nuh bila tengok anak dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Nuh sebut cerita Rabbi, Tuhanku, tu kan anak aku. Kan Allah kata, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anak engkau, itu bukan keluarga engkau, amalannya amalan orang yang tak elok. Ini a'izuka an takuna minal jahilin. Aku pesan kepada kau wahai Nuh, jangan jadi orang yang jahil atau zalimin. Teruk Nabi Nuh kena Syekh. Dah Allah uji macam tu, anak sendiri tak beriman. Akhir tuan-tuan, sampailah kapal Nabi Nuh ni berlayar dan terdampar. Nabi Nuh itu ceritanya bila di padang mahsyar besok, bila kita minta tolong, minta syafaat, dia kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh tolong sebab aku pernah berdoa pada Allah dengan satu doa yang tak sepatutnya aku doa. Iaitulah doa apa? Minta Allah hancurkan belaka puak-puak kafir tu. Hancur belaka dengan anak-anak dia, hancur sekali. Maka dia kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergi cari Nabi yang lain. Maka kita ni tuan-tuan akan berlari mencari Nabi yang lain. Sehinggalah kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kita kata, ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Ibrahim, tolong syafaatkan aku, syafaatkan kami kepada Tuhan kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh tolong, aku tak boleh bantu. Kenapa? Nabi Ibrahim jawab juga, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu aw ba'dahu mislahu qattu. Sesungguhnya Tuhanku terlalu murka pada hari ini dan kemurkaan dia tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kita kata, ya Ibrahim, anta abuna, engkau kan rasul, bapa kepada semua rasul. Sebab daripada keturunan Nabi Ibrahim ni kan keluar Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail,
Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Daripada Ishak keluar seluruh keturunan Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong. Kenapa? Li'annani qad kadzabtu thalatha kazibatin. Sebab ketika aku hidup dulu, aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Dia tak tahan tu. Nabi Ibrahim kata, aku tak tolong sebab aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Tuan-tuan ingat tak, sejak tuan-tuan balik sampai hari ni berapa kali tuan-tuan kelentong? Ingat tak? Tak ingat kan? Mana ingat? Nak ingat macam mana? Sebab banyak sangat kita kelentong, tuan-tuan. Confirm tak ingat. Itu belum tanya kerajaan yang memerintah. Lagi kaki kelentong. Forever and ever, dulu kini selamanya. Dia kata, kalau kita menang, kita akan turunkan harga tol. Kepala otak kau makin naik tol ada. Kita akan fikir masalah rakyat, kita tak akan bebankan rakyat. Bohong je kerja. Tapi tak berasa berdosa. Tak rasa beratnya besok dekat padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Nabi Ibrahim kata, tak boleh. Aku tak boleh tolong sebab aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Bila yang Nabi Ibrahim bohong ni, tuan-tuan? Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim ni zaman Namrud tu kan, orang sembah berhala. Jadi satu hari Namrud ni dibuat konsert di Raja Namrud. Dia jemput semua rakyat jelata kena pergi konsert. Nabi Ibrahim ni tak nak pergi sebab dia tahu konsert ni dengan maksiatnya, dengan syirik dan sebagainya. Lalu bila orang datang pergi rumah dia, Ibrahim, kau kenapa tak pergi? Pergi. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni saqim, aku sakit, dia kata. Padahal Nabi Ibrahim kata, aku tak sakit, maksud aku sihat. Tapi aku buat alasan inni saqim, aku sakit. Ulama-ulama kata apa? Nabi Ibrahim sakit hati. Sakit juga. Sakit hati tengok maksiat. Kita tengok maksiat tak sakit hati. Buat maksiat tak sakit hati. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit. Nabi Ibrahim kata, padahal aku tak sakit pun. Itulah kali pertama aku berbohong. Yang kedua bila? Yang kedua, bila orang pergi konsert, Nabi Ibrahim pun masuk dalam bilik berhala ni, rumah berhala yang disembah oleh Namrud dan rakyat jelata dia. Lalu Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala ni, kecuali berhala yang paling besar sekali. Bila orang dah habis tengok konsert, tengok maksiat, dia orang pun baliklah semula. Dia balik ke rumah berhala. Bila tengok-tengok masuk ke dalam rumah berhala, tengok-tengok berhala habis dah hancur berkecai. Maka apa kata Namrud? Siapa punya kerja ni? Siapa buat kerja ni yang pecahkan berhala kami? Lalu orang kata, kami tahu siapa dia. Ada seorang nama Ibrahim. Ni confirm kerja dia. Panggil Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Namrud kepada Nabi Ibrahim? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau ke yang buat benda macam ni dekat Tuhan kami? Engkau ke yang buat? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ditunjukkan patung yang paling besar sekali. Yang paling besar dia tak pecahkan. Yang anak-anak patung ni semua dia pecahkan belaka. Bukan anak patung yang anak kita main tu. Pada patung yang kecil-kecil ni, yang keliling kelalang, yang tu semua kena barai belaka. Yang besar sekali tak kena. Nabi Ibrahim letak apa benda, kapak dekat tangan patung tu. Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabirum hadza. Kau tanya aku pula, kau tak nampak yang besar tu? Dia siap pegang kapak lagi, dia lah yang buat. Nabi pun tengok ke Nabi Ibrahim, kau biar betul kau. Kau kata patung ni buat? Patung ni buat? Nabi Ibrahim pun tanya dekat patung, malakum la tantikun? Oi, jawablah orang tanya. Jawablah orang tanya ni. Senyap belaka. Patung pun senyap, Namrud pun senyap. Namrud kata, ni macam nak mengatakan aku je ni. Kan? Tujuan Nabi Ibrahim cakap macam tu supaya apa? Supaya Namrud fikir, apa pasal kau bodoh sangat? Dah tahu patung ni tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh apa, yang kau pergi bangang sembah apa hal? Senyap belaka. Kan? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali kedua aku berbohong. Yang pecahkan patung tu aku. Tapi bila Namrud tanya, aku cakap, tu patung yang besar yang buat. Itu bukan bohong bang. Itu panggil apa? Nak mengalahkan hujah kan? Nak supaya orang tu fikir. Tapi bagi Nabi Ibrahim tu bohong. Punya bagus Nabi Ibrahim. Kalau kita tu tak bohong namanya. Nak suruh Namrud fikir, guna otak. Tak. Tu kali kedua tuan-tuan. Kali ketiga bila? Kali ketiga,
Lepas daripada Nabi Ibrahim ni dibakar dan tak terbakar, hidup, lalu Namrud ni halau Nabi Ibrahim ni keluar daripada Iraq. Nabi Ibrahim berasal daripada Babylon, Iraq. Keluar nak berhijrah ke Palestin. Masa nak ke Palestin ni, Nabi Ibrahim kena lalu dekat sebuah negeri. Dan Nabi Ibrahim keluar dengan isterinya bernama Sarah. Sarah ni dalam sirah cerita, wa kanat min ajmalin nisa'i zamaniha, antara perempuan paling cantik zaman tu, Sarah. Raja Namrud sepula nak pergi dekat Palestin, kena lalu dekat sebuah negeri. Dan negeri ni ada seorang raja, dia ni suka sangat dekat bini orang. Ni masalah raja ni. Dia tak suka anak dara, dia tak main anak dara. Anak dara dia tak suka, janda pun dia tak suka, dia suka bini orang. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada Sarah? Sarah, nanti kita akan lalu dekat negeri ni, dan kita akan berjumpa dengan raja ni, raja playboy ni yang suka bini orang. Kalau raja tanya, "Kau siapa?" Kau cakap dekat raja, "Aku adik Ibrahim. Ana ukhti. Ana ukht li Ibrahim. Aku adik saudara dengan Ibrahim." Kalau sebut adik, raja tak kacau. Tapi kalau kata aku bini Ibrahim, cerah masa depan. Sebab raja suka bini orang. Lalu Sarah sampai kat kawasan tu. Sarah ditangkap dan dihadapkan bertemu dengan raja. Lalu raja pun tanya, "Man anti?" "Ana Sarah. Wa ma alaqatuki bi Ibrahim." Apa kaitan kau dengan Ibrahim? Sarah kata, "Huwa akhi." Dia saudaraku. Raja kata, "Ya ke? Tak ada rupa adik-beradik pun? Confirm kau bini dia kan?" Raja pun bangkit nak peluk Sarah. Tak tahan Syekh, dia nak peluk Sarah tu. Lalu Sarah ni tuan-tuan, bila nak dipeluk, dia baca doa, "Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir." Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Engkau, aku beriman kepada Rasul Engkau, dan aku memelihara kemaluanku kecuali untuk suamiku. Maka Kau jangan izinkan si kafir ini menyentuh aku, ya Allah. Doa ni orang perempuan elok baca, anak dara kena baca. Sebab zaman sekarang zaman orang nak kidnap, nak rogol, nak apa, Allahu'alam, macam-macam. Kita tak apalah jantan, orang perempuan ni kena hafal doa ni. Allahumma in kuntu amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadzal kafir. Dia doa dengan doa tu tuan-tuan, tiba-tiba datang satu kuasa, cekik raja ni. Terangkat orang tua tu. Tidak mampus gitu. Sarah kesianlah pula tengok orang tua ni. Lalu apa kata Sarah? Allahumma in kunta qataltahu qalu inni qataltuhu ya Rabb. Ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang akan kata aku yang bunuh dia, ya Allah. Lalu dilepaskan raja ni. Terduduk orang tu kejap. Terduduk. Tak ada 2 minit, raja semangat balik. Raja bangkit nak peluk Sarah kali kedua. Sekali lagi Sarah berdoa dengan doa yang sama, dicekik lagi raja buat kali kedua. Tercekik pula orang tu, dia bagi nak mampus. Sarah pun doa juga, ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh dia, kau lepaskan dia, ya Allah. Buat kali ketiga, dilepaskan raja ni. Tuan-tuan, sampai kali ketiga, akhirnya Sarah dilepaskan. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali ketiga aku berbohong. Aku cakap dekat Sarah, Sarah, engkau, bila raja tanya kau siapa, cakap engkau saudara aku. Kau bukan isteri aku, kau adik-beradik dengan aku. Tuan-tuan, itulah 3 kali. Yang pertama, inni saqim, aku sakit padahal aku tak sakit. Dan kedua dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang pecahkan berhala ni patut yang paling besar. Dan yang ketiga apa dia? Wahai Sarah, kalau raja tanya kau siapa, cakap kau adik aku. Dengan sebab 3 kali ni tuan-tuan, apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tak boleh tolong kamu di padang, aku tak boleh tolong kamu di hadapan Allah. Pergi cari Nabi yang lain. Maka kita ni akan mencari Nabi yang lain, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Minta syafaat dengan Nabi Musa.
Nabi Musa pun sama juga kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sesungguhnya Allah terlalu murka pada hari ini, dan kemurkaan Allah tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kita kata, ya Musa, wahai Musa, anta kalimullah, engkau kan Nabi yang boleh bercakap dengan Allah, tolong syafaatkan kami, tolong. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, li'annani qad qataltu nafsan, sebab ketika aku hidup dulu, aku pernah bunuh orang. Nabi Musa kata dia pernah bunuh orang, tuan-tuan. Bila dia bunuh orang ni? Kita baca dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Musa. Satu hari Nabi Musa ni keluar dekat pasar, tengok-tengok ada orang bergaduh antara orang bangsa Qibti. Qibti ni anak beranak Fir'aun dengan Bani Israel. Bani Israel anak beranak Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni nak pergi selesaikan pergaduhan antara Qibti dengan Bani Israel ni. Dia pun pergi dekat Qibti ni. Ni apa gaduh-gaduh ni ya? Dia pun tolak si Qibti ni. Dalam Quran kata fawakazahu. Wakaza ni ada ulama kata tolak, ada ulama kata bagi penumbuk sebiji kat muka. Dia bagi berdebam, KO terus. Fawakazahu Musa faqada alaihi, terus mati. Berdebam, jatuh, mati terus. Nak khabar powernya Nabi Musa ni, Syekh. Nabi Musa memang power pun. Kalau kita ingat lagi cerita Nabi Musa turun daripada Bukit Turu Saina, bawa kitab Injil, kitab Taurat. Turun-turun tengok-tengok Bani Israel dah sembah patung lembu. Orang yang bermula dicari siapa dia? Nabi Harun. Dia pegang janggut Nabi Harun kan? Dia pegang macam ni. Janggut kan warna hitam kan? Dia pegang macam ni, tuan-tuan. Janggut yang bawah ni berubah warna jadi warna putih. Jadi pucat. Kau ni faham ke tak cerita aku ni? Aku pun tak faham. Punya kuatnya janggut tu jadi pucat, kau tahu tak? Macam kita begini pergi darah, kadang pucat tangan aku, contohlah kan. Macam tu lah nak khabar Nabi Musa. Jangankan tangan ni, logik lah. Pasal darah tak berjalan. Ni janggut warna hitam, kau tahu. Yang bawah dia ni dia putih. Sebab tu pada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kan pergi ke Mi'raj, jumpa Nabi-Nabi kan. Sampai jumpa Nabi Harun. Nabi kata apa? Nabi Harun ini janggutnya separuh hitam, separuh putih. Nabi kata pasal tu lah. Kuat tak kuat Nabi Musa. Nak khabar kuat tak kuat Nabi Musa ni, kalau kita baca dalam Sahihul Qasasil Anbiya kan, cerita ni sahih. Tapi ada orang tak percaya pasal tak logik. Antara yang tak percaya ialah Syiah. Ceritanya apa? Satu hari Nabi Musa ni duduk kat rumah. Tiba-tiba entah mana mamat ada dalam rumah dia. Ada orang dalam rumah dia. Dia tak kenal mamat ni kan. Dia pun tak cakap banyak, bagi sebiji. Mana bang? Bagi kau tu. Pacah muka. Tak keluar biji mata. Lepas tu hilang mamat ni. Mana pula? Ropai-ropai je malaikat maut, kau tahu tak? Malaikat maut kena smack down dengan Nabi Musa. Malaikat pun naik ke langit, kata apa? Ya Rabbi, innaka qad arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Ya Allah, Kau utuskan aku pada seorang hamba yang tak nak mati, ya Allah. Aku datang nak bagi cabut nyawa dia, dia bagi smack down kat muka aku. Kau tengok dia buat apa ni, tak keluar biji mata. Kau power gila, kau malaikat kena smack down, kau jangan main-main. Maka faradallahu basarahu, Allah pun kembalikan balik mata malaikat maut ni. Lalu Allah kata kepada malaikat maut, kau turun balik, kau bagi salam yang elok, kau cakap dekat dia, cakap perkenalkan diri, ana malakul maut. Khabar ke dia? Okey. Dan cakaplah apa yang kau nak buat kan. Malaikat pun turun balik semula, balik. Ada pula mangkuk ni. Bagi sebiji kan. Lalu apa kata malaikat? Assalamualaikum ya Musa, ana malakul maut. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Lah, kenapa tak cakap awal-awal kau malaikat? Sorry lah, tak sengaja tumbuk. Kau jangan main-main. Lalu kau nak ambil nyawa aku ke? Malaikat maut kata apa? Wahai Musa, Allah hantar aku untuk cabut nyawa kau. Tapi kalau kau tak nak mati lagi, Allah kata apa? Letakkan tapak tangan kau di atas bulu kambing.
Ada kambing, bulu kambing kan, kulit kambing tu letak tangan macam ni ha. Jadi mana-mana kawasan yang melekat dengan tapak tangan kau ni dekat bulu kambing ni, macam ni kita buat gini, angkat. Jadi kesan tapak tangan ni, kira berapa bulu kambing kat situ. Contohlah aku letak, kira-kira ada 2.6 bilion helai bulu kambing. Maka Allah akan panjangkan umur kau sebanyak 2.6 bilion tahun. Contohlah. Kalau 1,000,000 tahun, 1,000,000 tahun. Macam tu. Kau nak mati ke tak nak? Kalau nak mati, aku akan cabut nyawa. Kalau tak nak, buat macam tu, Allah bagi nyawa kau sebanyak bulu kambing tu. Apa kata Nabi Musa? Tidak, cukuplah. Bahkan aku nak mati. Cukuplah nak mati rasa. Dah lama sangat hidup ni tuan-tuan. Tu Nabi Musa, dia bagi offer nyawa, tak nak dah. Letih dah hidup ni. Kalau kita tuan-tuan malaikat turun, kan? Haji, Allah tanya, Haji nak panjang umur lagi? Nak. Allah kata letakkan tangan Haji dekat atas kapet ni, bulu kapet mana yang melekat kawasan ni, akan dipanjangkan lagi umur Haji. Kita kata apa? Boleh sebelah lagi tak? Nak tambah lagi sebelah. Orang kata kau nak penampar ni. Tu tuan-tuan. Jadi nak khabar, nak cerita, Nabi Musa ni orangnya hebat, orangnya kuat. Allah bagi kekuatan yang luar biasa. Maka apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, sebab aku pernah bunuh orang ketika aku hidup dulu. Kau pergi cari Nabi yang lain. Kita cari pula Nabi lain tuan-tuan, sampai bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jumpa Nabi Isa, kita kata, ya Isa, isfa' lana ila rabbik. Wahai Isa, tolong syafaatkan kami, tolong syafaatkan kami. Apa kata Nabi Isa? Macam tadi juga, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban. Sesungguhnya Allah terlalu murka pada hari ini, dan kemurkaan Allah tidak akan berulang buat selama-lamanya. Kita kata, anta ruhullah, engkau kan ruhullah, engkau kan ditiupkan ruh engkau kepada Maryam, tanpa ada suami, tanpa ada bapa. Tolong syafaatkan kami. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ada setengah ulama kata, setengah riwayat sebut, bila ditanya kenapa tak boleh tolong, Nabi Isa tak jawab. Dia diam aja. Dia diam, tak jawab. Setengah ulama mentafsirkan Nabi Isa tak jawab sebab apa? Dia rasa dalam semua Nabi tadi kan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua tu kesalahan Nabi ni kecil nak bandingkan kesalahan dia. Apa kesalahan Nabi Isa? Nabi Isa mana dia buat salah tuan-tuan? Tak ada. Tapi dia berasa bersalah yang besar. Apa dia? Sebab orang Kristian menyembah dia. Tu dia rasa teruk sangat tu. Padahal bukan salah dia pun. Sebab tu saya teringat Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, engkau ni besok akan ada dua kumpulan yang rosak dengan sebab engkau. Kumpulan pertama yang terlalu benci kepada engkau, benci sungguh dekat engkau. Kumpulan yang akan rosak, binasa. Siapa kumpulan pertama tuan-tuan? Ialah golongan Khawarij. Khawarij ni puak-puak yang benci dekat Sayyidina Ali. Yang kedua pula, Nabi kata kumpulan yang terlalu menyayangi engkau, berdoa menyayangi kepada Sayyidina Ali. Sebagaimana orang Masihi, orang Kristian menyayangi Nabi Isa, sampai jadikan Isa ni macam Tuhan, anak Tuhan. Rosak juga. Maka orang yang melampau-lampau menyayangi Sayyidina Ali, siapa dia? Golongan Syiah tuan-tuan. Okey. Maka Nabi Isa tak cakap sepatah, dia diam aja. Akhir kita pun ada orang kata, jom pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, akhir kita pun berlari mencari Nabi Muhammad. Dalam hadis kata apa? Nabi Muhammad ni nampak je umat dia dikenal. Dia kenal di kalangan trilion manusia dekat padang mahsyar, dia kenal umat dia. Macam mana dia boleh kenal kita tuan-tuan? Dalam hadis kata apa? Tu'rafu ummati yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata dikenali umatku di padang mahsyar besok dengan sebab kesan berwuduk. Maka barang siapa yang nak memanjangkan kesan wuduknya di padang mahsyar, maka buatlah. Ya, kesan wuduknya bila kita basuh muka, muka kita akan bercahaya dekat padang mahsyar. Ya, basuh tangan, basuh kepala, semua bercahaya belaka. Maka kita ni
berbeza dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain pun mungkin ada syariat wuduk mereka, cuma tak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi nampak umat dia ni, bila kita kata ya Muhammad isfa' lana ila rabbik, wahai Muhammad, ya Rasulullah, tolong syafaatkan kami di hadapan Allah, tolong syafaatkan kami. Nabi Muhammad terus sujud pada Allah. Dia tak kata pun nafsi, aku, kau pergi mampus kau lah, tak ada. Nabi Muhammad seorang je lain. Dia bersujud di bawah arash. Dia kata apa? Rabbi ummati, Rabbi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Kan? Tak macam Nabi yang lain semua engkau, aku, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama Nabi sujud, maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak ishfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, berikan syafaat, berikan syafaat. Masa itulah tuan-tuan, Nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Yang ramai pada hari itu, dalam hadis yang dia kata apa? Akan diberikan syafaat besok kat padang mahsyar. Yang ini first class, VVIP, tanpa hisap. Ibarat kata kalau pergi dekat immigration, dekat airport tu, pasport tak payah, bid'ah pasport tu. Tak payah kat immigration, tak payah dia masuk dekat bilik VVIP, red carpet. Besok kat padang mahsyar ada kumpulan macam ni. Berapa ramai? 70,000 orang aja. Aduh, sedih dengar. 70,000, aduh, tak balik modal saya. 70,000. Nabi pernah cerita hadis ni di hadapan para sahabat. Di kalangan umatku akan masuk syurga tanpa hisap sampai 70,000. Bila Nabi yang kata macam tu, ada seorang sahabat nama Ukashah bin Mihsan. Dia angkat tangan, ya Rasulullah, ana. Aku seorang dalam 70,000 tu. Nabi kata, anta minhum. Kau akan dapat, kau akan masuk. Bila Nabi kata macam tu, semua sahabat angkat tangan belakang. Kita orang pun nak juga. Nabi kata, apa korang lambat? Sahabat kau Ukashah dapat dulu. Tuan-tuan bayar, dalam ramai-ramai sahabat Ukashah dapat. Itu sahabat yang lain tak dapat. Dan muka aku ni apa cerita? Kita ni apa cerita? Dapat ke tak dapat? Macam ada harapan. Bukan harapan baru. Tapi itulah, saya baca hadis ni dah lama tau, masa belajar kat Syria dulu. 70,000 orang ni. Dalam hati saya kata, ya Allah, tolonglah selit aku seorang. Selitlah aku seorang, ya Allah. Kan tersangkut-sangkut kaki pun tak apa, tersangkut je kaki aku ni. 71 orang, 71,000. Oh, jangan main bang. Oh, takut kat padang mahsyar ni. Maka 70,000 ni tuan-tuan akan masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Tapi kalau kita kenang balik amalan kita, tak ada benda. Setara Ukashah bin Mihsan yang masuk syurga tanpa hisab tu pun dia mati syahid. Dia bukan mati melipat kedai mamak, mati sambil berangan makan buah berangan. Tak. Mati syahid Syekh. Okey. Jadi 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Dan saki-baki umat yang lain diberikan syafaat, kan, pelbagai jenis syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last call saya nak cerita. Ni cerita last kali lah orang masuk syurga, kan. Jadi ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan semua orang akan melalui titian siratal mustaqim. Semua kena lalu, nak tak nak semua kena lalu. Jadi setelah dimasukkan manusia dalam syurga dan dihumbankan manusia dalam neraka, ada seorang lelaki ataupun orang adalah yang dah masuk syurga, masuk takkan keluar-keluar dah. Tapi yang masuk neraka ni, ada yang masuk dan keluar balik. Masuk, diazab beberapa lama, dikeluarkan balik untuk dimasukkan dalam syurga. Keluarkan, masuk syurga, masuk keluar syurga. Sampai last sekali, seorang lelaki yang Allah keluarkan daripada neraka. Dia ni dalam senarai orang yang paling akhir masuk syurga. Dikeluarkan dan ditutup pintu neraka, takkan dibuka buat selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Sebab tu jadi orang kafir ni Syekh. Tak tahu aku nak kata. Kerugian yang terlalu rugilah. Kita tengok orang kafir kat luar, bersepah kat luar tu, kan. Tu kalau mati tu masuk neraka selama-lamanya, forever and ever. Kau tahu tak? Selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Diseksa siang malam pagi petang.
kita tak payahlah kena seksa. Ana pergi Turki, balik Turki saya naik kapal terbang 9-10 jam, duduk sambil tidur, bengkak bontot kau tahu tak. Rasa ya Allah sakit dah bontot aku ya Allah. Itu duduk dalam kapal terbang. Kejap lagi pramugari datang. Ajak pergi makan. Itu pun dah tak tahan, kebas kaki-kaki kau tahu tak. Bukan kena seksa pun, sakit Syekh. Ini masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni tuan-tuan, orang yang keluar neraka last kali ni, Allah Ta'ala kata pergi masuk syurga. Dia pun pergi. Dia pergi dekat syurga. Allah buat main ke dia tau. Fa yukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Dia pergi dekat syurga, dia tengok syurga tu dah penuh. Dia pergi dekat macam pintu slide lah, macam tu, pintu sliding tu. Dia tengok orang dalam syurga tengah seronok kau tahu, tengah karaoke, tengah dangdut, gelik gerudi, semuanya ada. Macam-macam ada. Dia pergi yukhayyal ilaihi annaha mal'ah. Dia tengok macam dah penuh di syurga tu. Dia pun sedih. Dia stand balik. Dia kata, kau nak pergi mana? Ya Allah, innaha mal'ah. Syurga dah penuh. Allah kata pergi, banyak kosong lagi. Pergi. Dia pun pergi. Dia pergilah. Ketuk pintu. Orang buat dia, orang jeng aha, jeng aha. Bolayan. Sedih dia. Dia pun keluar balik. Allah kata, ya abdi, wahai hamba ku, kau nak ke mana? Penuh dah ya Allah. Allah kata pergi, banyak kosong lagi, pergi. Dia pergi kali ketiga. Kali ketiga dia pergi, tuan-tuan, dia tengok macam tadilah. Dia pergi tunjuk muka. Orang buat dia, orang tak layan. Jeng aha, jeng aha. Buat dia. Dia berbalik semula. Dia kata, ya Allah kata, ya abdi, kenapa kau tak masuk syurga? Apa kata hamba ni? Ya Allah, mentang-mentanglah aku ni orang paling akhir keluar neraka, kau buat aku macam ni ya? Kau sedih gila kau tak? Mentang-mentanglah aku ni keluarlah sekali last kopek keluar neraka, kau buat aku macam ni ya Allah. Allah kata, wahai hamba-Ku, aku sayang kepada engkau. Aku berikan kepada engkau syurga. Tahu besar mana? 10 kali ganda dunia yang kita hidup pada hari ini. 10 kali ganda dunia, kau tahu tak? Bukan Penang, bukan Laguna apa barang. Ni, dunia ni 10 kali ganda diberikan kepada orang yang last kali keluar neraka. Kau tengok, kaya tak kaya, hebat tak hebat Allah Ta'ala. Jangan pula kau kata, kalau macam tu okey dah Ustaz. Ana yang kelas aku gila pun, na'udzubillah min zalik. Aku tak nak, na'udzubillah. Dapat 10 kali ganda tuan-tuan. Bukan 2.6 bilion. 2.6 bilion tak ada benda. Tai hidung pun tak cecah 2.6 bilion ni. Kat syurga besok. Kat syurga besok bang, karipap syurga je. Karipap syurga kau tahu besar mana? Besar dewan di karipap. Aku agak-agak lah. Kalau yang masuk syurga tu badan besar macam aku ni, makan hujung karipap, kenyang lah. Pizza tak makan lagi. Pizza besar padang bola. Roti canai kau tak tengok lagi kan? Apa tandori kau jangan. Dia punya batang sate besar tiang gol, kau jangan main-main. Besar tiang masjid. Serius aku cakap, aku tak masuklah lagi. Tapi Nabi kata dalam hadis, orang masuk syurga masuk neraka ni bukan badan macam kita bang, berkali ganda. Ahli neraka tu dia punya gusi dia besar mana, gigi dia besar mana, kau tahu tak? Kalau malaikat yang jaga neraka bahu kanan, antara bahu kanan ke bahu kiri tu berapa hari perjalanan baru sampai? Berhari-hari perjalanan baru sampai daripada bahu kanan ke bahu kiri. Tak gila besarnya? Korang ni faham ke cerita aku ni? Kau bayang besar tak besar? Sebab Allah Ta'ala nak azab biar puas hati. Dan syurga pun Allah nak bagi nikmat biar puas hati. Puas hati sungguh. Sebab tu Allah bagi hujan atas dunia. Tak ada apa bang, hujan atas dunia ni ada ujian, ada nikmat, ada susah, ada senang kan? Nak bandingkan nikmat yang luar biasa dekat syurga. Kita baru kena uji sikit atas dunia dah buat buka welfare. Jadi gitulah nak khabar ya pada kita semua. Syurga Allah Ta'ala yang Allah kurniakan kepada manusia yang paling akhir keluar neraka. Jadi saya rasa itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Dan saya minta maaf di atas segala kesilapan, kekurangan yang ada pada diri anda sendiri. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.